exam Okey. Okey. Okey, so seperti mana biasa kalau ada persoalan boleh tulis pada chat ataupun just tanya straight Okey, so saya akan present screen. Okey. Okey. So sekarang you dah ada data. You dah run you punya analysis. Okay, so sekarang macam mana nak membuat perbincangan. Okay, how to discuss. Okay, so apabila kita bercakap tentang penulisan saintifik, okay, so penulisan saintifik ini ianya ciri-cirinya adalah ianya brief. Okay, dia tidak ada bunga-bunga dan macam penulisan sastra. Okay, ianya brief and straightforward, tapi it is based on facts or possible facts. Okay, dalam penulisan saintifik kita tidak bercakap hanya mengikut kita punya fahaman tanpa disokong oleh fakta ataupun kajian lain. Okay, apa maksud kajian lain? Kadang-kala ianya belum jadi fakta lagi. Okay, untuk sampai ke satu tahap untuk dia jadi fakta, maka ianya perlu dijalankan beberapa kali oleh lain-lain penyelidik. Okay, sebagai contoh kalau macam kita tengok COVID ini, okay, so bagaimana transmission dia? Okay, maka melalui airborne sebagai contohnya, dan ianya telah dijalankan oleh seorang penyelidik, dan kemudian penyelidik lain juga jalankan pun dapat jawapan yang sama, hasil yang sama. Okay, dan beberapa lagi. Okay, so barulah perkara itu akan menjadi fakta, contohnya. Okay. Okay, so di dalam prinsip, prinsip penulisan saintifik ataupun pengkajian saintifik. Okay. Okay. Okay, di dalam penulisan saintifik. Okay. So antara prinsip dia adalah Okay, dia punya prinsip dia adalah, kita panggil prinsip dia adalah one study does not make a science. Okay, hanya kerana kita ada satu kajian, sebagai contohnya, dia dapat finding, maka dia bukan lagi fakta. Okay, it is just a finding. Okay, jadi untuk dia jadi convert kepada fakta, maka it has to be repeated. Okay, by other researchers. Sebab itu dalam penulisan saintifik, material and method is very important. Okay, ini sangat-sangat penting. Okay, supaya orang lain mesti, researcher lain bila baca you punya report, dia boleh repeat apa yang you buat. Sebab itu ianya important. Okay, sebab itu nanti dalam you punya thesis, you kena tulis apa yang you buat secara terperinci. Okay, supaya ianya boleh di-repeat oleh penyelidik lain. Okay. Okay. Okay, so selain daripada itu, okay, so ini adalah penting So hanya kerana kita ada ada finding, maka tidak semestinya ianya adalah fakta. Okay, sebagai contoh, kalau dalam kes COVID ini yang hangat diperkatakan adalah berkenaan dengan ivermectin. Kan? Ini antiparasitik yang dikatakan boleh
okey, digunakan untuk treat COVID-19 punya patient. Okey, tetapi walaupun telah ada kajian, masih lagi belum diterima pakai oleh WHO, kerajaan kita dan sebagainya. Kerana lebih banyak kajian perlu dijalankan dan kita tengok adakah hasil yang sama yang akan dapat diperoleh. Barulah dia akan jadi pada fakta sebagai contoh. So ini just an example. So apabila kita jumpa sesuatu finding, so kita jangan mudah percaya, dia belum fakta lagi. Kemudian apabila you dah dapat finding, you dah analyze, so everything starts dengan you punya problem statement, and then from here you get your objectives. From your objective, kemudian you tentukan pula you punya design of experiment, and then you conduct you punya study ataupun eksperimen. So you conduct you punya eksperimen. Kemudian you akan dapat you punya data collection, and then data analysis. And then akhir sekali ada dia punya write up. Ini adalah you punya thesis lah. So basically macam tu dia punya dia punya progression ya. So sekarang kita nak discuss di sini. So sebelum ni kita dah discuss objektif, DOE, you punya conduct experiment, data collection dan data analysis. So apabila kita scientific experiment, scientific write-up, ianya adalah brief, and then justify. Kita tidak boleh guna kita punya creativity sesaja tanpa ada justifikasi. And what is the justification? Usually it is previous research lah. Previous studies. Sebab apabila saja you menulis mesti ada rujukan. So so sekarang you dah ada you dah buat analisis. So you kena check you punya ANOVA, sebagaimana kita dah discuss, check you punya ANOVA, and then check you punya Duncan. So kalau ANOVA tidak significant, maka consider as no significant difference. Check Duncan. Kalau tidak ada significant difference, so kita tak perlu nak elaborate dah. Kerap kali pelajar dia akan tulis sebegini ya. Katakan kita ada satu 3 point, ini treatment A, and then ini treatment B, 3.23, ini adalah A, and then dia ada 4.11, ini juga A. Maka dalam discussion dia akan kata pelakuan B menghasilkan katakan yang ini adalah kita kata apa, katakan oil content, kandungan minyak, kandungan vitamin C lah sebagai contoh. Menghasilkan kandungan vitamin C yang lebih tinggi. Sebab dia tengok kat sini, sebab tengok di sini kan. Kemudian walau bagaimanapun perbezaan ini adalah tidak signifikan. So ini kaedah penulisan yang kurang baik. Kurang baik. Disebabkan apa? You all semua dah belajar Duncan, ANOVA, post hoc semua. Kalau ianya sama,
maka kita ada H0, okey, yang mana kita kata okey mu A adalah sama dengan mu B. Ini adalah mean, H alternate adalah mu A tidak sama dengan mu B. Apabila dia sama, maksudnya kita terima H0, iaitu tidak ada perbezaan. Okey, so sepatutnya penulisan adalah okey, so tiada, ataupun kalau kita ambil daripada yang atas tu pun boleh. Okey, perlakuan B tidak menghasilkan. Okey, perbezaan vitamin C yang signifikan berbanding perlakuan E. Okey, so sepatutnya macam ni. Okey, so apabila you lihat tidak ada perbezaan yang signifikan, so kita tidak ada proof untuk kata ianya berbeza. Okey, so kita tidak ada proof untuk kata ianya berbeza. So tidak perlu cerita ianya berbeza. Okey, apa yang you perlu cerita adalah perlakuan B tidak menghasilkan perbezaan vitamin C yang signifikan berbanding perlakuan A. Okey, kan? And then apa yang kena buat adalah why? Kenapa? Nah, sebab itu yang ini, part ini, okey, saya buat lain sikit okey, part ini tak nampak pula, sorry. Apa ni? Jauh. Okey, so part ini, yang ini kita namakan dia sebagai results. Okay, why? This one is your discussion. That's why kita kata adalah, ianya adalah results and discussion. Kadang-kadang ianya dalam setengah-setengah paper penulisan, ianya digabungkan. Setengah-setengah dalam jurnal tertentu, results dahulu, kemudian dia dah cerita result, kemudian baru ada discussion. Itu. Okay? Okay, so basically apa yang you buat semasa penulisan adalah results and discussion. Okay, sebab tajuk dah ada. Apabila you buat penulisan, biasanya dia punya subtopik dia adalah tajuk, kemudian pengenalan, kemudian kaedah, bahan dan kaedah. Okay, bahan dan kaedah. Okay, kemudian hasil dan perbincangan. Kemudian kesimpulan. Kan? Okay. So ini adalah part yang mana kita akan discuss di sini. Okay. So apabila kembali pada ini, okay, kemudian you tengok you punya statistics. Okay, dia punya result ya. Kemudian, okay, jika ianya tidak ada perbezaan yang signifikan, maka tidak perlu tulis. Okey, ada perbezaan lebih tinggi, lebih rendah, tetapi tidak ketara. So tak perlu. Okey, you just beritahu tidak ada perbezaan yang signifikan. Then it doesn't end there. Okey, bukan habis kat situ. Because it is a scientific writing. So we always have to suggest. Okey, kenapa fenomena itu, result itu terjadi. Okey, so kenapa? Okay, so kalau dalam kes ini contoh dia, okay, katakan ianya tiada perbezaan, dan okay, discussion why. Okay, so beri cadangan. Okay, contoh dia, okay, daripada apa sini.
Okay. Okay. So, why? Sebagai contoh dia, mungkin dia kata, apa ni? Perlakuan perlakuan B menggunakan adalah berdasarkan contoh sorry. Adalah berdasarkan pendekatan pengekstrakan yang sama dengan perlakuan A sebagai contohnya. Okey. So dengan itu, ini adalah kita punya cadangan, tapi dalam sains kita tidak boleh create sesuatu sahaja tanpa ada proof ataupun at least justification. Okay, kerana the basis of science is proof. Okay, the basis of science is proof. Okay, so support dengan rujukan. Okay, sebagai contohnya kita boleh kata, okay, Ali et al. Okay, 2020 katakan. Okay, mendapati pendekatan pengekstrakan yang sama tidak memberi perbezaan signifikan terhadap apa tadi? Kandungan vitamin C. Itu adalah dia punya contoh dia yang kita support. Sebab orang ni pun dapat perkara yang sama. Ataupun kita boleh juga kalau ada sebagai contoh dari sudut ini adalah cuma compare dengan other studies. You boleh juga justify dari segi sebagai contohnya kita kata tapak jalan pembentukan vitamin C mungkin telah dimusnahkan oleh kedua-dua kaedah pengekstrakan sebagai contohnya. Lepas tu you support. Katakan John et al. 2010 sebagai contoh. Mendapati tapak jalan pembentukan vitamin C adalah termusnah oleh perlakuan B contohnya. So maksudnya di sini you bagi you punya mana saya punya warna merah. So yang ini adalah you punya discussion. Suggestion. And then yang ini pula adalah you punya justification. So kaedah untuk you write up adalah basically ini dua, iaitu you ada you mention you punya results, lepas tu based on these results you beri you punya
suggestion. Lepas tu you support with references. Okay, so ini adalah you punya results and discussion. Okay, so basically itu. So apabila you tulis you punya thesis, okay, nanti you perlu terus buat keep this in mind. Okay, komponen-komponen ni perlu ada untuk you hasilkan discussion yang baik. Okay, tetapi sebenarnya discussion itu dia boleh pelbagai. Okay, cuma ini adalah yang situ adalah dia punya minima. Okay, at least ada komponen-komponen ini. Okay? Okay, ada soalan? Okay. Okay. Okay, don't focus on the mean values. Ini kita dah discuss sebelum ni. Okay. The mean is not the whole story. Focus on the statistical results. Okay. Okay, kemudian kalau you ada lebih daripada satu faktor. Okay, kalau you ada lebih daripada satu faktor. Okay, so you kena discuss dia punya dia punya kesan faktor. Okay, and then kemudian secara individual, maksudnya satu persatu. Okay, kemudian you boleh discuss dia punya interaksi. Okay. Okay. Jangan hanya, nanti kita akan go contoh sekejap lagi. Okay, jangan hanya kata ada significant differences. Okay, tapi nyatakan sama ada lebih tinggi atau lebih rendah. Okay. So, sebagai contoh, kalau dia tidak ada perbezaan, tak mengapalah. Okay, contoh, kita ambil satu lagi contoh, katakan pelakuan C. Okay, maka dia dapat katakan 6.32. D dia dapat 3.24. So yang ini A, B. Okay, katakan ni adalah vitamin C sebagai contoh. Okay, so jangan hanya tulis, okay, jangan hanya tulis perlakuan C menghasilkan vitamin ataupun kandungan vitamin C yang berbeza secara signifikan. Okey, berbanding perlakuan D. Contohnya. Okey, so ini tak mau. Tidak cukup. Okey, so bila dia berbeza sebab apa? Kan? Bukan sebab apa, maksudnya apa yang berbeza, yang itu kita nak tahu. Kan? Bukan sahaja ianya berbeza, tapi apa yang berbeza. Okay? Okay, so sepatutnya macam mana? Okay, so anda kata kita ada yang ini. Okay, so kita kata perlakuan C menghasilkan kandungan vitamin C yang lebih tinggi secara signifikan berbanding perlakuan D. Okay, so kita straight away kita kata yang ini lebih tinggi daripada ni, tapi yang lebih tinggi itu adalah secara signifikan. Okay. Okay. So, jangan buat macam ni. Okay, buat macam ni. Okay. Kemudian, cukup ke?
tak cukup. Okey, sebab next adalah, ini adalah dia punya result. You dah cerita apa yang berlaku, dan analisis apa yang berlaku. Kemudian discussion adalah why. And bila why, and then lepas tu you kena support. Okay, sama juga macam ni tadi. Okay, results, suggestion, support with references. Okay, so you ada results tadi, yang ni results. Okay, suggestion, why, and then support dengan with references. Okay, sebagai contoh, katakan yang ni. Okay, pelakuan C menghasilkan kandungan vitamin C yang lebih tinggi, okay, secara signifikan berbanding pelakuan A. Okay, so ini adalah berkemungkinan disebabkan perlakuan C telah merosakkan struktur mikro. Okay, sampel, katakan buah nanas ke. Okay, dan membolehkan lebih banyak vitamin C diekstrak. Sebagai contoh. Okay, enough tak? Belum lagi. Okay, so you dah ada you punya results, dah ada you punya suggestion, and then lepas tu support. Okay, kenapa you boleh berkata begitu? Okay, apa you punya justification? So mungkin ada, okay, study lain yang related. Okay, contohnya ini telah dilaporkan oleh katakan Chong et al. 2019. Okey, katakan di mana yang mendapati okey, struktur mikro yang lebih rosak, okey, mempunyai ketelusan kepada pergerakan vitamin C daripada sel pada kadar yang lebih tinggi. Contohnya. Okay, so you dah ada you punya di sini. Okay, you dah ada you punya results, and then why, you punya suggestion kat sini. Okay, lepas tu you punya justification. Okay, so dengan itu maka you telah menyatakan result dan juga telah membincangkan. Okay, discussion. Okay. 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 Suggest explanation, support explanation with references. Okay, so kalau kita lihat di sini, okay, so ini adalah contoh daripada satu paper. Okay, so dia kata lignin content in OPFB was determined by its hydrolysis. Okay, so ini adalah dia punya result. Okay, itu adalah dia punya result. Kemudian at 110, increasing the heating time from 20 to 40 did not show any significant differences, but increasing the heating time further resulted in a significantly lower lignin content. Okay, so itu adalah dia punya result dia. Okay, kemudian sama juga yang kedua, ianya adalah masih lagi dia punya result. Yang ketiga, dia kata lignin content
decrease at certain heating time and temperature because itu dia punya cadangan dia. Autohydrolysis promotes removal of semi-helluloses and degradation of modification of lignin. Okay. So kemudian ianya disupport oleh that reference 13. Okay, setengah-setengahnya kita kena nyatakan, setengah-setengahnya dia cuma letak nombor saja. Okay, dan seterusnya, steam treatment at high temperature and pressure expanded existing moisture and increased the hydrolysis of OPFB because it unwrapped biomass particle structure leading to increased fiber volume and reduction of particle size, and then also supported by 20 sebagai contohnya. Okay, so that is how we do our discussion. Okay, that's how we do our discussion. Okay, dari segi kalau ini adalah dia punya data dia. Kalau you ada lebih daripada kalau you ada dua faktor, okay, apa yang you boleh buat adalah dua atau lebih faktor. Okay, apa yang you boleh buat adalah pertama sekali you lihat kesan suhu. Okay, lihat kesan suhu. Okay, kalau nak lihat kesan suhu, okay, kalau you nak lihat kesan suhu, maka you kena lihat data secara baris, iaitu daripada kiri ke kanan. Okay, sebab untuk setiap baris masa adalah mala. Okay, untuk baris yang pertama masa 20. Okay, untuk data yang pertama iaitu 35.52, dia punya masa tetap 20. Untuk data yang kedua 30.67, masa juga tetap 20. So di situ masa adalah mala. So kita boleh tentukan kesan peningkatan suhu daripada 110 kepada 130 apabila kita compare data secara baris. Okay, secara baris. Kan? Okay. So di situ kita boleh lihat, okay, di sini, ya itu yang nombor 2 ni. Okay, it was interesting to observe that the heating duration of 20 minutes, although increased temperature, so ini adalah kesan suhu from 110 to 130, did not affect any significant difference. Okay, sebab di sini kalau kita lihat dua-dua ada A. So A, so tidak ada perbezaan yang signifikan. Okay, sama juga. Okay, yang untuk kedua, at masa 40 pula, kita bandingkan kedua-dua temperature. Okay, so di sini dia beritahu, however, when heating time was further increased to 40 minutes, increasing the temperature to 130 degrees C caused the lignin content to be significantly lower. Okay, so di sini 40 tadi daripada 34.47 dia menurun kepada 21.15, so it is significantly lower, 1A, 1B. Okay, so kemudian dilihat pula pada untuk yang increasing the temperature to 130 degrees C during heating for 60 minutes did not significantly affect lignin content. So kalau at 60 minutes, dua-dua B, ada B kan? So tidak ada perbezaan yang signifikan. Okay, tidak ada perbezaan yang signifikan. Okay, kemudian itu adalah kesan suhu. Macam mana nak tengok kesan masa? Maka kita bergerak daripada atas ke bawah secara lajur. Okay, kerana dalam lajur yang sama, maka suhu adalah mala. Okay, maksudnya kalau kita lihat lajur yang kedua, temperature degree C 110. Kalau kita compare daripada atas ke bawah dalam satu lajur yang sama, maka suhu dia tetap suhu dia tetap sama. Okay, iaitu 110 darjah Celsius. Okay. Okay. So kalau kita lihat pula perbincangan dia macam mana? Okay. So at 110 degrees C, so dia ambil lajur yang pertama, 110 degrees C. Increasing the heating temperature from 20 to 40 minutes did not show any significant differences, but increasing the heating time further to 60 minutes resulted in a significantly lower lignin content. Okay, apa yang kita lihat di sini, ambil yang lajur yang pertama, kolom yang pertama,
Jadi increasing ni kesan masa Mungkin sebab temperature adalah malar. Increasing from 20 to 40 tak ada perbezaan yang ketara. Kan? Tapi increase lagi pada 60 maka ia berkurangan secara signifikan. Okey. Kemudian dia lihat pula pada temperature 130. However, at a steam temperature of 130 degrees C, an increase of heating time from 20 to 60 minutes did not affect the lignin content. So, kalau kita lihat di sini, daripada atas ke bawah, semua ada B. So, maksudnya ianya tidak berbeza secara signifikan. Okay. So, dengan itu, kalau you ada lebih daripada satu faktor, maka apa yang you boleh buat adalah, pertama sekali, lihat satu faktor, one factor at a time. Kalau dalam kes ini, maka secara mendata adalah comparison between the effect of temperature. Dan secara laju adalah the effect of time. Kemudian setelah itu adalah result saja. And then discuss. And then support dengan references. So that is how kita jalankan laporan ataupun penulisan, iaitu how do we discuss. Okay, ada apa-apa soalan? So kalau tidak ada soalan, maka kita discuss sedikit you punya practice 5. Practice 5. Ini dia punya last practice, secara kumpulan. So 40 markah, so it is significant. So please try your best. So setiap kumpulan perlu mendapatkan satu set data. So saya decide, saya akan beri you the data set. Nanti saya akan latest by next morning, saya akan upload dalam UKM Folio 10 data sets. So you boleh choose which data set, and then WhatsApp me, supaya saya tak nak ada kumpulan yang guna data set yang sama. So mesti berbeza. So maksudnya you tak perlu cari data set lah, sebab sekarang ini PKP. So intention awalnya adalah untuk you dapatkan daripada you punya penyedia. Tapi sekarang ni it's not possible. So I will supply you the data set. You need to choose which data set that your group is going to do. So so kriteria ni semua. Nanti saya akan pilih data set yang memenuhi ini semua. So ada at least 2 factor, 4 to 6 treatments, 2 responses and 3 reps. Kemudian kumpulan tidak dibenarkan menggunakan set data yang sama. So ini nanti you WhatsApp, maka saya akan tentukanlah data set yang mana. Maka what you need to do adalah analyze the data. Saya akan bagi you raw data. And then you analyze the data menggunakan program statistik. Sebab you all semua dah belajar program statistik. Sebab dalam kursus ini kita tak belajar, saya tak tunjukkan you macam mana menggunakan, sebab bukan part of this courses of this course. So guna apa-apa yang dah belajar, Minitab ke, SPSS ke, etc. Kemudian yang you dah mahir, kemudian sediakan laporan serta pembentangan video. So laporan 30 markah. So perlu ada tajuk kajian. Of course ini saya akan supply. So you dah dapat 2 markah free kat situ. Kemudian objektif. So objektif. Kemudian jenis reka bentuk. So jenis reka bentuk. Kemudian so ini semua. Ini semua yang ni you kena decide. Objektif based on dia punya data. So you understand and then suggest. Dia objektif lah. Suggest dia objektif. Suggest dia punya
reka bentuk apa yang sesuai. Okey. So dalam kes ini akan ada lebih daripada satu jawapan yang betul. Okay, so don't worry. Okay, kemudian perawakan randomization. You kena prepare run order. Kat sini ya. Okay, berdasarkan you punya jenis reka bentuk. Kalau you kata factorial with blocks. Okay, so meaning that your randomization has to fulfill the criteria of factorial design with blocks. Okay. Kemudian jenis ujian statistik yang you jalankan. Okay, macam mana you nak compare? Okay, you nak guna t-test ke, ANOVA ke, Duncan, Tukey, Fisher, LSD dan sebagainya. Okay, so you kena nyatakan. Okay. Kemudian jalankan analisis statistik output program. Okay, so you kena sertakan ni semua you kena sertakan ni dalam you punya report yang 30 marks ni. Okay, kemudian jadual menunjukkan hasil ujian statistik. Okay, jadual ni masuk you punya table. Okay, buat table aja. Kalau you nak buat figure pun boleh, asalkan mesti ada hasil ujian statistik. Contoh dia macam yang kita discuss tadi. Okay, so contohnya kalau table macam ni lah. So dia ada A, B, B. So itu notation. Okay, untuk ujian statistik. Okay. Okay, kemudian kesimpulan. Last kali. Okay, apa yang you boleh conclude. Okay. Okay, kemudian video 10 markah. Okay, ya, you perlu sediakan pembentangan berkenaan yang you punya laporannya lah. Okay, you punya pembentangan. Okay, lebih kurang saya rasa maksimum pun 10 minit lebih kurang itulah. Okay. Okay, kemudian dia punya markahnya adalah based on you punya creativity, ini you punya PowerPoint. Okay, kekemasan, kelancaran pembentangan dan penglibatan semua ahli. Okay, so bukan seorang saja bentang so semua kena bentang. Okay. Okay. Oh, saya tidak nyatakan dia punya. Okay, so saya tertinggal Okay, so yang ini ni nanti saya betulkan balik, saya upload balik. Okay, so yang ini you kena prepare video. Tak semestinya you bersama just edit. Katakan seorang akan bentang berkenaan dengan objektif, seorang lagi reka bentuk eksperimen, randomization, and then you compile you punya video, jadikan satu video yang sama. Okay, kemudian upload in YouTube, and then send me the link, email me the link. Okay, ataupun masukkan link tadi, ini saya terlepas pandang. Okay, maaf. Okay, and then nyatakan link in your report. Jadi saya benda tu boleh berkaitan. Okay, nyatakan link in your report. Okay, and then selepas itu simpan dalam format ni semua untuk you submission lah. Okay, so ini boleh baca sendiri Okay, please format PDF Okay, banyak kali even your mid-sem pun ada yang tak buat format PDF Tak ada tolak markah, cuma it would be easier for me to go through your laporan lah. Okay, your report. Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, semua clear Sorry Prof. Ya. Sebenarnya saya tak pernah belajar Duncan sebelum ini dan ada beberapa student yang lain mereka pun tak pernah belajar. Tak semestinya you buat Duncan. You buat apa-apa yang you dah belajar. Oh, okay. Okay. Okay, sebab setengah-setengahnya dia akan guna Tukey, setengahnya dia akan guna Fisher LSD. So tak ada masalah as long as it is a multiple means comparison test and you have, for example, you nak compare between means, sama ada you guna t-test ataupun you guna ANOVA. And then of course ANOVA you have to be followed by post hoc
Okay, so this post-hoc may be Duncan or Tukey or Fisher or any other. Okay. Okay, lain soalan? Okay, so clear. Okay, so ini telah pukul 3. Okay, so siapa yang nak leave boleh leave. Siapa yang nak stay, saya nak discuss sedikit tentang you punya mid-sem. Okay, yang ini. Okay, tak apa. Okay, discard. Okay, so basically ini adalah paper yang saya beri pada you. Okay. Okay. Kemudian let's look at the exam. Okay, overall result tidaklah begitu baik. Okay. A ada 3 orang, A minus 7 orang. Okay, total of 10. So dia okay lah. Okay, tidaklah terlalu teruk. Cuma ada yang dapat E ya. Okay. So please do well, do better in your practice 5 because it is 40%. Okay. Okay, untuk for your information, practice 5 ini saya bagi you 3 weeks untuk you prepare. Okay, so that you have enough time. Okay. Okay, so let's go through this a little bit so that even though you do not have any final exams, but it will be beneficial for you when you do your thesis, when you are after graduation working. Some of you may end up in doing in the R&D department, etc. Okay, so nyatakan permasalahan kajian. Okay, so basically, okay, permasalahan kajian. Okay, daripada paper tersebut. Okay, daripada paper tersebut. Okay, so dia punya introduction. Okay, so you boleh baca. Okay, tidak mengambil masa yang lama. Okay, so dia akan cerita whatever yang dikatakan di sini, it is the permasalahan kajian. Saya tak begitu strict. Okay. Okay, so walaupun basically yang paling tepat adalah walaupun ekstrak mengkudu, di sini dia dah nyatakan. Okay, ianya adalah terhad. Okay, tapi kalau you mention apa-apa pun yang dia punya masalah di sini pun it is okay because it is part of the problem. Okay, and then selepas itu apakah dia punya objektif. Okay, so kajian ini dijalankan straightforward, ini adalah dia punya objektif. Okay, yang ini kebanyakan dapat betul lah, so tak ada masalah. Okay, kajian eksperimental dan observational, ini kita dah discuss dulu kan. Okay, the majority of you ada dapat ini betul. Jawapannya adalah experimental because we are imparting something onto the samples. Okay, so we are in control. So that is experimental. Observational, we are not in control because we are just observing whatever happens. Okay, so that is observational. Okay, kemudian senaraikan faktor eksperimen yang terlibat. Okay, everything starts with the objective. Everything ends with the objective. The objective will determine your design of experiment. The factors, what factors is part of the factors? Factors are part of the design of experiment. So kalau you lihat di sini, okay, so di sini menentukan ciri fisikokimia aktiviti selepas proses fermentasi. So the focus adalah di sini untuk proses fermentasi. Apa proses fermentasi yang dijalankan? Okay, apa yang berubah? Okay, kita tengok kat sini, apa yang berubah? Okay, semuanya sama melainkan jangka masa. Okay, so dia ada jangka masa pendek, dia ada jangka masa panjang. Kat sini dia punya trick lah. Okay, nak tengok sama ada you understand ataupun tidak. Okay. Setengah jawapan mengatakan ianya ada 2 faktor. Setengah mengatakan 1 faktor. Jawapan dia adalah cuma 1 faktor sebab faktor dia adalah jangka masa fermentasi.
Okay, so cuma dalam paper ini dia dipisahkan, dikategorikan kepada dua. Okay, macam mana you nak tahu? Okay, kalau you tengok seterusnya pun di sini, ya, dia tidak ada compare between this. Kan? So you kalau tengok di sini dia tak ada compare. So you tengok kat sini, ini dia compare sama-sama dia punya notation dia, kan? Ini notation yang berbeza. So dia tidak ada compare. So bila dia ada dua faktor, okay, maka kita akan compare. Macam tadi sebagai contohnya, okay, yang ini dua faktor sebab dia ada masa dan temperature. Then it becomes factorial. So factorial dia mesti ada dia mesti ada beranak, macam berakar. Kan? Okay, so katakan factor 1. Okay, katakan you ada A, B, C, kemudian factor 2. So 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. So maka sebab itu kita menambahkan dia sebagai factorial. And so apabila dia ada dua faktor, maka kedua-dua faktor ni dia mesti combine. Remember, perlakuan dalam more than one factor experiment, okay, dia punya perlakuan adalah a combination of the factors. And so dalam kes ini, okay, so dalam kes ini there are no combination. So it is only one factor. Okay, so it is only one factor. Okay, kemudian senaraikan tahap. Okay, tahap faktor. Okay, sebagaimana yang kita ketahui, okay, yang kita dah bincang, apabila kita nak tentukan kesan faktor, kita tidak boleh ada satu tahap saja. We have to vary the factor. Okay, sebab kalau dia cuma ada satu tahap, kita tak boleh nak tentukan dia punya kesan. Okay, so kita mestilah varykan dia punya faktor dia. Okay, varykan dia punya factor. So apa dia punya variation dia adalah, so it is 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So those are dia punya tahap lah. Okay, kemudian senaraikan perlakuan eksperimen yang terlibat. Okay, apa dia perlakuan? Okay, dalam, remember kita dah discuss, okay, dalam one factor experiment, the tahap is the levels are the treatments. And okay, so jawapan dia juga adalah sama yang ini. Melainkan ianya, if ianya more than one factor, then the treatment is the combination of the levels. And combination of the levels. Okay, so kalau kita lihat, okay, dalam nota, okay, okay, so sebagai contoh kalau factorial design, okay, mana dia? Okay, sini. Okay, so dia ada factor 1 and factor 2. So it is a combination. Whereas kalau dalam bukan, maka ia cuma ada level of heating temperature saja. Okay. Okay, so itu adalah perlakuan dia. Okay, kemudian apakah reka bentuk eksperimen yang digunakan? So you boleh buat sama ada CRBD ke, complete randomized plot design ataupun complete randomized design, sebab kedua-duanya adalah untuk one factor experiment. Okay, so justification kenapa reka bentuk eksperimen tersebut digunakan, setengah-setengah yang paling mesti ada adalah because it is only one factor. Itu mesti ada. Yang lain-lain disebabkan mungkin ada kekangan masa dan sebagainya pun diterima juga, tak ada masalah. Tapi mesti adalah disebabkan oleh satu faktor. Sebab kita tak boleh guna factorial because it is only one factor. Okay. Okay. Kemudian apakah ujian statistik yang digunakan? Okay, so yang ini is straightforward. Okay, so you ada ANOVA Duncan kat sini. Okay, so kebanyakan dapat betul, ada juga yang tersilap, tapi saya rasa rugilah because ini free marks. Okay,
Okay, so beri justifikasi. Kenapa guna ANOVA? Because it is more than 2 sets of data. Okay, kenapa Duncan? So sama juga, more than 2 sets of data. If it is only 2 sets of data, then kita tak guna ANOVA Duncan, kita guna t-test. Kan? Okay. Okay, kemudian yang number 2. Okay. Okay, sorry. Kemudian number 2. Okay. Okay, so sekarang you ada data. You ada data and then you ada ujian Duncan. Di sini kan? Okay, so apakah peningkatan suhu daripada 45 to 75? You ambil 45, you compare dengan 75, what happened? Okay, so ini adalah dia punya mean. Okay, so pertama sekali jangan tengok mean. Jangan tengok mean. Tengok dia punya ujian statistik. Kan? Kalau ada ANOVA, sorry. Pertama sekali tengok ANOVA. Okay, significant. Okay, once dia dah significant, ni pertama. Yang ini kedua. You tengok ujian Duncan. Mean adalah yang ketiga. Okay. Okay, so tengok sini significant different. Kalau ini tidak significantly different, katakan dia 0.07, then ini tak payah tengok. Ini pun tak payah tengok. Okay. So kalau ini significantly different, then you tengok yang di sini. Okay. Okay, so kalau di sini, so you nampak ianya different, so it is significantly different lah. Okay, so apakah kesan peningkatan suhu? Sorry. Okay, daripada 45 ke 75, maka peningkatan adalah bila temperature meningkat, maka dia punya kelikatan dia juga adalah meningkat. Okay. Yang kedua, kesan penurunan suhu daripada 65 kepada 55. Daripada 65, okay, kepada 55. 65 kat sini, 55 di sini. 100 kepada 65 kepada 55. Ini signifikan kan? And then lepas tu you tengok kat sini. So dua-dua ada B. So no significant difference. Bila no significant difference, maksudnya kita accept H0. Dan kita H0 adalah mu1 sama dengan mu2. H alternate mu1 tak sama dengan mu2. So bila ianya sama, maksudnya we do not have proof to accept H alternate. So kita accept H0. Kan? Okay. So kita accept H0. Okay. So kita accept H0. Okay, so tidak ada perbezaan yang signifikan. So dia punya jawapan dia adalah okay, penurunan suhu, okay, tiada perbezaan signifikan. Okay, so yang ini ni yang ramai yang silap. Saya rasa 2 orang saja yang betul ke. Okay, sebab macam saya kata dalam nota kan common mistakes. Okay, students terus ini pun tak tengok, terus tengok di sini. Okay, always macam tu. Okay, so in your thesis, okay, bila you analyze your data, follow this. Okay, pertama sekali tengok ANOVA, and then tengok stats, then boleh tengok mean. Okay, remember the story behind the mean is that it is not the whole story. Okay. So kalau di situ, walaupun kalau you tengok di sini 100 dan 90, nampak macam menurun kan? Okay, tetapi because there is not not enough proof, so kita tidak boleh kata ianya menurun. Okay, di sini. Okay, kita tak boleh kata, we do not have proof to say that it decreases. Okay, so we have to accept, okay, assume that there are no significant differences. Okay. Okay. Okay, so yang ini, yang third one, a little bit difficult. Okay, so
You have di sini. Okay, so jika sos tomato, okay, so you nak 99, you target. Okay, berapakah suhu pemanasan dengan kos yang minima yang perlu digunakan? Okay, so 99 just over here kan? Okay, tapi you target di sini. Okay, so 65 ataupun 55. Tapi kalau you lihat macam tadi, ini tidak significantly different. So meaning that you cannot say, we do not have enough proof to say that ada perbezaan dari segi kelikatan. So bermaksud kedua-dua ni kita assume as the same. Okay, kedua-dua ni kita assume as being the same. Okay, so kalau if it is the same, then meaning that dari segi cost, okay, because suhu is cost. So mana kos yang lebih rendah? Of course 55 lah. Okay. Kita tidak boleh, we do not have enough proof to say that if 55, then it will be lesser than 65. And based on the proof, maka ianya adalah sama. So if we target 99, okay, Pascal seconds, so it will be 55. Walaupun ianya close to 199, tapi disebabkan there are no significant differences, then cost wise, okay, so 55 is the lowest cost. Okay, okay, and then kajian terhadap penguraian bahan pektin. Okay, so ini adalah randomization. So bila ianya reka bentuk faktorial rawak lengkap, so maksud ianya mestilah totally rawak dari segi replikasi, dari segi dia punya faktor 1 dan faktor 2 lah. Okay. Okay. So, ada apa soalan? Because usually statistics ni you will use it throughout your life. Okay, kemungkinan besar. Okay, kalau technical aspect sebab dia basic knowledge. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? So, nanti saya akan postkan dia punya results. Okay. Walau macam mana pun, masih lagi ada peluang, iaitu you still have 40% untuk you punya practice 5. Okay, so, tingkatkan usaha. Okay. Due date saya letak as 19th of July. Okay, so saya bagi you 3 minggu So saya rasa itu cukup ample time lah. 28 minggu ni, minggu depan 2 minggu okay, 2 minggu. Saya bagi you 2 minggu. 1 minggu. 2 minggu. 3 minggu lah. Termasuk minggu ni. Okay, so saya rasa that is enough time untuk you come up with a good report. Okay, so that okay, it will improve your marks. Okay. Okay, ada apa soalan? Tak ada? Tak ada. Okay, so kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih for your attention and then all the best in your final exams. Okay? Terima kasih, Doktor. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Salam.